not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself, if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody paid us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team working very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw it into the rubbish. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. When I started Microsoft,
I didn't think of it as all that risky. I mean, I was so excited about what we were doing. It's true I could have gone bankrupt, but you know, I had a set of skills that were highly employable, and in fact, my parents were still willing to let me go back to Harvard and finish my education if I wanted to. And so then I got this incredibly conservative approach that I wanted to have enough money in the bank to pay a year's worth of payroll, even if we didn't get any payments coming in. One of my biggest memories of Harvard came in January 1975 when I made a call from Courier House to a company in Albuquerque, New Mexico that had begun making the world's first personal computer. I offered to sell them software. I worried they would realize I was just a student in a dorm and hang up on me. Instead, they said, "We're not quite ready. Come see us in a month," which was a good thing because we hadn't written the software yet. From that moment, I worked day and night on the extra credit project that marked the end of my college education and the beginning of a remarkable journey with Microsoft. If you're going to start a company, it takes so much energy that it better overcome your feeling of risk. I don't think that you necessarily, if you're going to start a company, should do it at the start of your career. I think there's a lot to be said for working for a company, learning how they do things. When people are first skeptical and they think, "Oh, this kid doesn't know anything," then when you show them you've really got a good product and you know something, they actually tend to go overboard and they think, "Whoa, they know a lot. Let's really do an incredible amount with these people." So our youth, at least in this country, was a huge asset for us once we reached a certain threshold. Those problems that come with starting a firm, you better think of those as part of the pleasure, part of the challenge that is part of the excitement. You can't just keep doing the same old thing you were doing before. You have to take your skills and attack the new frontiers. In the business of technology, you have to think about what are you missing? What is the research or customer feedback that you should be paying more attention to? And how do you keep that pace of innovation very, very high? How do you make sure you're hiring the very best people? And that kind of focus has helped drive us forward through all the milestones the company has had. You've got to enjoy what you do every day. And for me, that's working with very smart people. It's working on new problems. Every time we think, hey, we've had a little bit of success, we're pretty careful not to dwell on it too much because the bar gets raised. People's expectations of the products, we've always got customer feedback telling us the machines are too complicated, they're not natural enough. About 25% of the time that I'm out traveling around meeting with customers, Europe, Asia, and that sort of helps me think, okay, do we have the right priorities? What are people responding well to, and what would they like to see us do better? The competition, the breakthroughs, the research, but the computer industry, in particular software, I think is the most exciting, and I think I have the best job in that business. You all have a chance to innovate. As you're thinking about your innovation, of course, you should go after any market that you think is interested in it. But a little bit, if you can also think, okay, does this innovation apply to those most in need? What are you going to do to make it cheap enough, simple enough? Figure out how to get it so it really, if possible, can extend out to the poorest. I wish I had learned more about that at a young age, and so you have an opportunity to do that.
Saya belajar di University of Cambridge, Dok. Alhamdulillah. Saya dalam proses menamatkan saya punya second year PhD di University of Cambridge. Sebenarnya mobility kita agak terhad, di mana kita banyak perlu menulis secara masif lah, tetapi tak sempat. Jadi saya risau jadi begitu. Lepas tu dah 2 tahun setengah tu saya dah risau kerana tesis tu tak bergerak lagi, tapi data dah ada. Jadi saya nekat untuk cuba cari program ataupun cari seseorang yang boleh bantu saya, dan akhirnya pada Disember 2019 ada lalu satu ad Dr. Rocket ni. Saya sebenarnya tak pernah tahu Dr. Rocket ni, siapa Dr. Rocket, apa program Dr. Rocket. Jadi saya tengoklah dan sebenarnya advertisement tu lebih kepada program Simon Doc yang ada pada, saya tak tahu, saya ingat dia one off tapi lama-lama baru saya dapat tahu sebenarnya benda ni ada, tiap hari ada dan saya lihat program ni adalah benda yang kenalah dengan apa yang saya cari. Alhamdulillah, memang saya telah ikuti Morning Doc tu sebenarnya daripada awal Januari, Doc, sebelum saya ada program nak buat tesis. Jadi itu yang ada iklan dalam Morning Doc tu tentang program nak ubah tesis. Jadi itu yang saya terus nekat untuk join, dan saya rasa ini yang saya cari. Saya yakin benda ni boleh beri impact pada saya dengan program nak ubah tesis. Kaedah yang paling baik bagi saya adalah secara online. Jadi saya buka hati saya, buka minda, this is the best way untuk learning. Dan bagi saya bukan untuk saya tau, bagi orang lain tetapi sebenarnya this is the best learning medium ataupun mechanism. Jadi go through je, layan je. Baik, sebenarnya tesis saya tu dia sekadar berada di first year thesis. First year kita panggil first year review. Jadi itulah sahaja yang ada, 50 pages yang ada. Jadi selepas balik nak buat tesis tu, saya dah ada satu mentaliti yang bagus terhadap tesis ini. Dan menariknya kita diajar tentang bagaimana rutin-rutin, contohnya 11 rutin pagi 11 rutin pagi yang patut pelajar master PhD lakukan. Dia benda ni tak berat, dia simple je. Jadi bagi saya dia lebih pada latihan pada diri kita lah untuk buat dia tiap hari. Dan balik daripada nak buat itu macam terus buat lah pada 22 Mac 2020 kita terus buat. Okey. Dan saya rasa benda tu banyak impact lah kepada diri kita sebenarnya, kepada personal life. Okey, apabila saya hadir RIC 1 Dok, jadi alhamdulillah achieve 197 pages. Jadi selepas RIC 1 saya terus buat second draft RIC 1 kepada RIC 2 Dok. Saya berjaya hasilkan alhamdulillah draft ke-16 kalau untuk rekod pada siap pada 7 September 2020. Alhamdulillah pada 11 hari bulan lepas baru-baru ni saya telah berjaya menyiapkan draft ke-25. Subhanallah, dahsyatnya. Segala-galanya terlukis sempurna.
now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest. The greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10. Pray that you won't have to fight me again. He is the greatest. The greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never a third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it big, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All of my critics call. I am the greatest. I can back up every word. And I whoop any man in the world. And I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so apa khabar anda pada pagi ini? Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada anda emosi yang baik, tenaga yang baik, minda yang baik, dan pastinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk menggandakan setiap hari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dengan melakukan pemilihan-pemilihan yang betul dan tepat di mana kita gandakan untuk mendengar lebih banyak kebaikan dan kita gandakan untuk lebih banyak melihat kebaikan dan pastinya untuk kita mencatatkan lebih banyak kebaikan. So pagi ni berapa ramai yang telah bersedia untuk mendengar lebih banyak kebaikan? Tolong komen. Dan pagi ni berapa ramai yang nak pilih untuk lebih banyak melihat kebaikan? Tolong komen. Kami nak lihat lebih banyak kebaikan tak? Dan mudah-mudahan daripada apa yang anda dengar, daripada apa yang anda lihat, ia akan memberikan pencernaan kepada jari-jari anda. Boleh ke kalau saya gunakan perkataan pencernaan? Untuk menggerakkan jari-jari anda supaya boleh lebih banyak mencatatkan perkataan-perkataan baik yang pada akhirnya nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk terus melakukan tindakan-tindakan betul, bukan untuk manusia pandang, bukan untuk manusia puji kita, dan bukan untuk manusia memberikan anugerah kepada kita,
tetapi yang kita harapkan adalah semoga Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita pada hari Yaumul Mahsyar. Okey, so pagi ni seperti biasa, mohon untuk bantu kami, tolong anda catatkan sesuatu di kaca skrin. Contohnya, anda menonton daripada mana? Anda menonton bersama siapa? Dan anda juga boleh catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti mana. Mudah kan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, so pagi ni saya minta kepada anda, saya mohon kepada anda dan saya doakan kepada anda yang telah pun tag kawan-kawan anda, yang telah pun buatkan watch party, yang telah pun share video live kita saat ini dan video-video sebelumnya. Kita mendoakan semoga jari jemari anda yang buat tindakan sebentar tadi akan bercakap di hadapan Allah Azza wa Jal, di mana jari jemari anda pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti tagging kawan-kawan anda, seperti tekan butang watch party. Tuan-tuan, kita mungkin rasa tindakan tersebut amat-amat biasa, yang mana kita hanya mengalirkan 0.001% tenaga kita dengan hanya menggerakkan jari sahaja. Tuan-tuan, pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, tindakan-tindakan yang kita rasa kecil, tuan-tuan, ia bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan anda perlu jelas dan anda perlu faham perkara ini. Okey, so pagi ni kepada para Platinum X, kepada para Platinum X yang join sesi Zoom semalam, kepada para Platinum X yang join sesi Zoom semalam, mohon untuk komen berapakah markah yang anda nak bagi untuk sesi Zoom semalam. Dan juga anda boleh komen apa yang anda belajar semalam. Okey, dan jam berapa kita habis sesi Zoom semalam? Tolong komen. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, ramai orang yang macam tak boleh brain, mereka tak boleh digest. Kenapa ada orang secara konsisten mereka mendapat progres? Kenapa ada orang mereka secara konsisten mereka dapat result demi result? So pagi ni berapa ramai yang nak tahu jawapan? So pagi ni berapa ramai yang nak tahu jawapan? Ramai orang pelik. Kenapa dia itu dapat result hari-hari? Kenapa dia itu dapat progres hari-hari? Kenapa aku tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, yang membezakan anda dan orang itu hanya pada satu perkataan. Okey? Hanya pada satu perkataan. Apakah perkataannya? Okey, apakah perkataannya? Okey, perkataannya adalah yang membezakan you dan dia adalah tindakan. Tuan-tuan, tindakan yang berbeza-beza akan menghasilkan natijah, akan menghasilkan result yang sangat berbeza-beza dan anda tak perlu percaya. Okey, so sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, tindakan-tindakan kita ini akan menentukan kita berada pada level yang mana. Tindakan-tindakan kita ini akan menentukan kita capai apa. So pagi ni, kita akan kongsi dengan anda salah satu daripada pencapaian terbesar. Okey, Platinum dan especially tim saya pada tahun ini akan kita kongsikan pada pagi ini bersama dengan anda. Berapa ramai yang nak? Okey, berapa ramai yang nak? Dan kalau anda memang nak, anda boleh komen nak tak? Dan juga anda boleh mula menggerak-gerakkan jari anda untuk tekan butang watch party. Dan juga anda boleh mula untuk tekan butang share
Dan anda juga boleh mula untuk tag kawan-kawan anda yang nampak gayanya masih lagi belum berada di kaca skrin. Tuan-tuan, anda tak nak ke dapat pahala percuma? Okey, anda tak nak ke Allah Ta'ala berikan kepada anda pahala percuma? Bayangkan asbab daripada kawan-kawan anda yang anda tag. Mereka join session Morning Doc setiap pagi. Sehingga menyebabkan mereka boleh masuk bilik Viva dengan selamat dan berjaya. Seterusnya mereka menjadi seorang pensyarah. Mereka mengajar ribuan para pelajar di fakulti mereka. Tuan-tuan, tidakkah engkau terfikir anda juga ada pahala percuma dalam tindakan-tindakan kawan anda tersebut? Okey, so tim boleh bantu saya jika sekiranya tetamu kita pada pagi ini telah bersedia. Mohon untuk okey, alright. So tim dah bagi isyarat tetamu kita telah pun bersedia pada pagi ini. Okey, so berapa ramai yang nak dengar perkongsian kita pada pagi ini? Anda boleh komen. Okey, dan anda boleh teka siapakah tetamu istimewa kita pada pagi ini. Okey, anda juga boleh teka siapakah tetamu istimewa kita pada pagi ini. Alright. Dan jika sekiranya anda rasa pemandangan di belakang saya ni cantik, anda boleh komen, Masya Allah. Okey, right. Dan tolong jangan tanya saya dekat mana ya. Okey, sebab studio saya berada di mana-mana yang sempat. Alright. So, tanpa saya melengahkan masa, okey, dengan itu saya jemput tetamu istimewa kita pada pagi ini untuk masuk ke dalam skrin. Silakan. Tak nampak doktor. Macam mana tak nampak doktor? Assalamualaikum. Salam doktor. Alah tak nampak lah. Doktor dengar tak? Assalamualaikum. Okey Irma, kenapa yang gelap sangat tu? Itulah pasal apa gelap ni? Dia macam duduk dalam gua tu. Sekejap doktor, sekejap. Alah, hai, kejap. Bukan, saya tak nampak. Penonton tak nampak. Saya nampak. Alah, tak nampak lah. Doktor dengar tak? Okey, suara ada tapi macam bercakap dengan orang dalam gua. Dia macam dalam gua tu. Sekejap doktor, sekejap. Sekejap, alah, hai, kejap. Bukan, saya tak nampak. Penonton tak nampak. Saya nampak. Nampak lah. Dengar tak? Okey, suara ada tapi macam bercakap dengan orang dalam gua. Doktor nampak tak? Okey, right. Ya Allah, hai doktor. Minta maaf lah doktor. Allah Akbar. Okey, yes. Doktor sihat doktor. Okey, so jika sekiranya anda telah nampak, Irma di kaca skrin. Okey Irma, you sedang on air ni Irma. Hello. Ya. Ada delay sikit tu rasanya. Sihat doktor. Okey, alhamdulillah. Jika sekiranya anda telah nampak Irma di kaca skrin. Okey Irma, you sedang kita ni sedang ditonton oleh mereka. Okey, matanya ada lebih kurang hampir 300 orang. Okey, yang tak nampak tu ribu-ribu orang all over the world, okey? Mereka tak munculkan diri mereka. Okey, so kita kena behave. Okey doktor, boleh. Matanya ada lebih kurang hampir 300 orang. Okey Irma, telah bersedia? Ya, alhamdulillah. InsyaAllah doktor. Okey Irma, berapa umur you ni? Umur saya 40 doktor. Baru 41 lah doktor. Dah banyak umur ni. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah. 41 dah doktor. Berapa umur you ni? Umur saya 40 doktor. Tu lah pasal ramai platinum perasan. You ni macam berumur 16 tahun. Tak adalah doktor. Banyak dah umur ni.
Okey, so ni sangat eksklusif lah. Irma mendedahkan berapa usia dia di khalayak ramai. Dengan berani sekali. Jujur. Okey, Irma ada berapa orang anak? Alhamdulillah saya dah ada 3 orang anak. Kahwin lambat doktor, anak pun kecil lagi. So yang sulung pun baru sepatutnya ambil UPSR kan, tapi PKP ni tak ambil lah. Nombor 2 tu dah jam 4. Yang bongsu tu 4 tahun doktor, 3 je. Setakat Anak yang sulung berapa usianya? Anak yang sulung 12 doktor, 12 tahun. Okey. Anak yang sulung berapa usianya? Okey Irma, boleh tak Irma perkenalkan diri Irma kepada para penonton pagi ni? Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua yang menonton. Lebih dahulu nak ucapkan terima kasih lah kepada Dr. Mar dan tim lah kerana memilih saya untuk bagi peluang kepada saya mungkin untuk berkongsi lah. So saya perkenalkan sedikit tentang saya. Saya Irma Sharlina binti Cik Ilyas, seperti yang boleh nampak dekat bawah tu. Saya alhamdulillah sekarang platinum, masih lagi dengan platinum batch yang ketiga. Saya merupakan pekerja penuh masa di Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology. Di jabatan ataupun section System and Networking lah. So saya dah bekerja dengan UniKL MIIT ni daripada 2006. So kalau tak ada apa-apa, insyaAllah tahun 2021, tahun depan, genaplah 15 tahun saya dengan UniKL. Untuk bidang saya, bidang IT, saya dah bekerja since 2001 lah. And then jawatan terakhir saya dekat fakulti, saya adalah kira orang kata representative kepada kampus bahagian teaching and learning. Maksudnya kalau sebarang berkaitan dengan outcome based education, mungkin kalau pensyarah dia familiar lah. Kalau outcome based education tu saya lah insan yang akan dipertanggungjawabkan untuk membantu pihak fakulti, rakan-rakan pengajar dan juga untuk menyampaikan sebarang maklumat daripada chancellery. So saya ni kira macam sandwich lah dekat tengah-tengah tu. So saya dapat info, saya hantar info, saya dapat info, itulah saya orang lah dekat tengah-tengah. Dan sebelum saya rasa saya dibagi kesempatan untuk pikul tanggungjawab ni, mungkin saya dah 5 tahun menjadi penyelaras kepada program. So mungkin dia orang tengok macam boleh kot Irma ni kan. Saya pun diminta lah, Deputi Din minta saya untuk bantu gantikan tempat penyelaras sebelum tu. Begitulah saya. Last saya pegang jawatan 2019 sebab ada kisah kenapa saya letak jawatan tu, dan saya rasa saya ambil tindakan yang sangat betul dengan meletakkan jawatan tu lah. Kalau tanya saya berat hati nak letakkan jawatan tu. Tapi saya tahu tindakan saya betul. Itulah saya sedikit sebagai pekerja. Yang ketiga adalah belajar. Saya kini adalah pelajar separuh masa sebab saya pekerja sepenuh masa kan. So saya pelajar separuh masa di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM. So insyaAllah saya calon PhD in Computer Science. Saya daftar, baru je daftar, tak adalah baru tapi insyaAllah bulan 1 tahun depan genaplah kira saya akan masuk semester ketiga. So saya daftar di UPNN 6 hari bulan Januari 2020 doktor. Dan saya adalah self-sponsored lah, maksudnya saya macam sebelum ni saya daripada matrikulasi bachelor degree dengan master memang saya anak kesayangan Mara lah, maksudnya saya memang ambil Mara.
Tapi untuk Alright. PhD setakat ni saya tak ambil MARA, saya self-sponsored. Itulah doktor serba sedikit. Alright, Irma, mungkinlah Irma boleh share dengan para penonton sepanjang 15 tahun Irma berkhidmat di UniKL, apa pengalaman paling best? Silakan. Saya rasa pengalaman paling best adalah bila saya dibagi kesempatan untuk membentang saya punya idea untuk penambahbaikan program. Program tu dah lama daripada tahun 2002. So program ni dia kena mengikut peredaan lah, sebab Universiti Kuala Lumpur ni dia berkaitan engineering teknologi. So ini teknologi ni berkembang. So the latest adalah kita kena embedkan dengan IR 4.0. So saya menggunakan sepenuhnya keyakinan yang ada pada saya dan hubungan baik saya dengan rakan-rakan sekerja untuk bantu saya menyiapkan satu kertas kerja yang sangat bagus dan nak dijadikan cerita event tu berlaku di Tenera. So saya memang menggunakan kesempatan tu lah sangat-sangat dan Alhamdulillah 3 hari workshop tu saya boleh present dengan sangat bagus dan dalam kumpulan saya tu ada ketua jabatan saya dan bekas ketua jabatan saya. Saya present memang depan fakulti, ada deputi, ada semua orang besar-besar fakulti dan saya punya input yang saya dapat sangat-sangat bagus lah sebab mereka macam yakin dengan apa yang saya cakap. So saya rasa itu impact paling besar dan itu yang meyakinkan pihak management terhadap saya. Itulah doktor. Yang lain-lain tu biasa je. Itulah doktor. Macam mana Irma boleh terjebak dengan UniKL ni? Okey. Saya habis master tahun 2003. Masa tu saya kerja dengan salah satu universiti dekat Nilai. Kemudian ada seorang kawan saya masa saya master tu offer dekat saya, tanya saya berminat tak dengan nak bekerja dengan UniKL? Saya berminat lah sebabnya saya adalah pelajar tajaan MARA. So saya boleh sumbang balik kepada MARA. So why not saya grab the opportunity. So saya masa tu saya fikir jauh lah. Fikir tak adalah jauh sangat sebab saya fikir ada salah satu macam bachelor degree saya masih lagi, master degree saya masih lagi dalam pinjaman. So kalau saya join MARA, saya dapat 2 in 1. Satu, saya boleh serve balik kepada MARA. Satu lagi, saya boleh convert saya punya pinjaman tu kepada beasiswa. So 2 in 1 lah doktor, saya takkan nak lepaskan peluang tu. So saya pergi ke interview dan kebetulan mereka memang memerlukan kekosongan sebab subjek yang nak diajar tu memang masa tu saya punya master adalah daripada Universiti Putra Malaysia. So kebetulan mata pelajaran yang nak kena ajar tu dekat Universiti Putra sahaja yang pernah offer. So memang pucuk dicita lah kan. So saya memang take the opportunity, saya yakinkan para interviewer dan kebetulan salah seorang interviewer tu adalah saya punya bakal ketua jabatan waktu tu. Saya yakinkanlah dia orang. So alhamdulillah saya pun dapatlah ditawarkan bekerja dekat UniKL. Sehingga sekarang setialah doktor. Walau macam mana sekalipun. InsyaAllah doktor. Okey, Irma, mungkinlah Irma boleh share dengan para penonton kan, Irma ijazah pertama di mana, and then master atau di UPM, sekolah menengah di mana? Boleh share sebab ramai yang tiba-tiba mendakwa, saya pun UniKL, we love UniKL, tiba-tiba gathering. Okey, saya ni asal daripada Perak doktor, sama dengan doktor. Cuma saya ni daripada Tanjung Rambutan, Perak. Saya daripada kecil ayah saya hantar pergi sekolah Raja Perempuan Ipoh. So saya sekolah rendah di Raja Perempuan Ipoh. Kemudian nak ditakdirkan result UPSR saya tak seperti yang saya minta. Jadi saya reda, saya continue kepada sekolah menengah Raja Perempuan Ipoh. So saya lesson learn lah dengan saya punya result UPSR tu.
So saya buat betul-betul. So PMA saya okey, tak cemerlang sangat tapi okey dan melayakkan saya untuk masuk sekolah menengah teknik lah. So saya masuk sekolah menengah teknik, Ipoh juga. Memang saya tak keluar daripada Ipoh, memang duduk Ipoh lah daripada kecil sampai tingkatan 5. Kemudian result SPM saya tak okey pula. Okey, life saya ni macam ni. Journey akademik saya ni dia macam bukit. Tak okey. Saya dah nampak dah journey saya macam mana beberapa tahun lepas. So result SPM saya tak okey. Saya pun dah trigger apa yang menyebabkan result SPM saya tak okey. Tapi saya grade 1 jugalah. Grade 1 juga. Cumanya tak dapat lah macam kawan-kawan dapat 10 aggregate tak lah kan. So bila result SPM saya biasa-biasa, jadi offer UPU tu pun saya dapat biasa-biasalah. So saya ditawarkan matrikulasi dekat Universiti Malaysia Sabah. Saya memang tak nak pergi Universiti Malaysia Sabah tu. Sebab saya target universiti lain. Saya tak tahulah kenapa saya dapat Universiti Malaysia Sabah. Tapi saya reda lah. Saya kena reda jugalah. So saya buat matrikulasi dekat masa tu saya ditempatkan matrikulasi swasta dekat Ampang. Ikutkan matrikulasi tu 2 tahun. Doktor tahu tak saya buat apa? Saya tak nak pergi Universiti Malaysia Sabah tu. Saya ada pakcik seorang lah, adik ipar kepada ibu saya. Dia siap bawa saya pergi ke satu kementerian, saya tak ingat kementerian apa dekat Damansara tu. Dia siap bawa saya pergi jumpa pengarah. Sebab pakcik saya tu salah seorang, sekarang ni dah pencen tapi dia jusar. So masa tu dia tak jusar lagi tapi dia orang kuat lah. So dia bawa saya ingat lagi bila dia bawa saya, ayah saya pergi jumpa pengarah tersebut. Pengarah tu cakap saya macam ni depan pakcik saya, Irma, kalau betul you tak nak duduk dekat Universiti Malaysia Sabah, you buat matrikulasi 1 tahun. You buat matrikulasi 1 tahun, kemudian tu you boleh minta mana-mana universiti you nak pergi. Doktor, saya memang cabar diri saya. Memang saya buat matrik tu setahun doktor. Memang saya layak untuk pergi. Memang saya buatlah apa saya nak buat. So result semester kedua tu dapat call daripada Universiti Malaysia Sabah. Siap offer saya, dia kata Irma, tahniah you dah lepas, you layak untuk pergi jazah pertama. Saya offer you a few fakulti. Kita orang kat Sabah nama sekolah, saya offer you a few fakulti. You boleh pilih mana-mana fakulti you nak dan you pilih mana-mana jurusan you nak. Doktor tahu tak, saya ni dah lah jenis orang yang saya jujur cakap, saya ni tak ada cita-cita sebenarnya. Saya jenis macam saya fikir yang mana baik bagi saya serah kat Allah, saya ikut Allah. So waktu tu dia ada sebut tentang IT dan IT masa tu memang tengah gah kan. Tapi dekat hati saya nak ambil engineering. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak ambil engineering. So saya dia ada engineering, ada masa tu ada chemical, electrical, civil, kemudian ada computer science, kemudian ada IT. So hati saya berat nak ambil electrical tapi duk fikir saya masa dekat teknik saya ambil accountancy. So kata jangan, takkan nakut kan. Kena fikir jugalah. So saya fikir saya ambil IT sebab IT masa tu memang tengah kah. Lepas tu kebetulan kawan saya pun sekolah dapat. So saya ni macam nak kata ikut kawan tak juga, tapi saya fikir saya perlu juga ada someone lah kan. So saya buat decision saya sendiri. Saya sambung IT. Masa tu saya ambil sistem management doktor. So memang saya tak pergi universiti lain. Saya tak tahulah kenapa. Sebab asalnya kan saya nak pergi matrikulasi kat tempat lain. Tapi saya tak pergi. Saya teruskan juga perjuangan saya dekat Universiti Malaysia Sabah. Lepas habis Universiti Malaysia Sabah, alhamdulillah pointer saya tadi masa dekat matrik pointer sangat bagus kan. Sampai dapat offer untuk first year degree kan. Tapi bila result bachelor degree saya jatuh balik. So saya dah down lah sebenarnya.
Lepas tu ada seorang kawan saya cakap kat saya, Irma jomlah sambung master. Saya masa tu jadi pensyarah dah. Kawan saya kata jom sambung master. Saya ingat Prof Normadiana ada cerita dia sambung master sebab kawan. Saya pun macam dia lah juga, sambung pun sebab kawan. So saya pun sambung. Bila saya sambung, rupanya kawan saya tak sambung pun. Dia pergi jadi cikgu. Saya pergi sambung master. Saya dah halai kan. So tak apa. So saya buat master dekat Universiti Putra Malaysia, ambil computer science. Ini pun cerita juga, computer science sebenarnya saya nak ambil sama bidang dengan IT. Bidang saya system management. Sekali dia tutup pula field system management tu, dia buka networking, distributed computing. Saya dah lah tahu, saya belajar distributed computing sangat sedikit masa saya bachelor degree. Tapi saya kata boleh, mesti boleh. So saya redah ya doktor, dan alhamdulillah memang hasil redah saya tu, saya dapat, kalau ikutkan perjanjian dengan MARA, saya adalah 2 tahun untuk master saya. Tapi saya sebab masa master tu, saya letak jawatan sebagai pensyarah kat salah satu college dekat Ipoh. So saya buat full time lah dekat UPM tu. Lepas tu, dalam masa saya plan betul-betul jadual saya, alhamdulillah dalam 1.5 tahun saya dah boleh habiskan master saya. So saya siap pulangkan balik duit kepada MARA, dan bila saya bekerja dengan MARA pulangkan balik duit yang saya terlebih bayar. Itu seronoknya. Dan saya habis master 2003, saya grad 2004. Lepas tu masa 2003 saya dah bekerja sepenuh masa, pensyarah di salah satu universiti dekat Nilai. Kemudian 2006 saya kerja UniKL sampailah sekarang. Dan masa saya dapat master tu memang Allah dah detikkan itu hati saya untuk sambung PhD. Semua saya tak nampak. Mungkin sebab tu masa pergi interview salah satu jawatan pensyarah, ada seorang tu dia sambung PhD, dia dah ada PhD tapi dia pun masih mencari kerja. Mungkin masa tu saya nampak negatif, jadi saya tak sambung PhD. Saya teruskan menjadi pekerja sampailah ke tahun 2019 dan barulah terdetiklah nak sambung PhD 2020. Itulah doktor sedikit tentang saya. Okey, Irma, ramai yang nampak tertera di kaca skrin, Irma ada satu perkataan di hadapan nama you, TS. Bila dapat TS tu, macam mana dapat TS tu? Saya pun nak juga. TS ya doktor. Okey, TS ni dia ada banyak bidang. So salah satu bidang dia adalah ICT. So saya memang field saya ICT. Jadi pada tahun 2017, TS ni daripada MBOT, salah satu badan lah pengiktirafan untuk semua teknologis, professional teknologis. Dan dia ada langkah-langkah dia lah. So pada tahun 2017, pihak MBOT dia menyasarkan lah especially kepada universiti ataupun politeknik, maksudnya institut pengajian tinggi, untuk menggalakkan kaki tangan masing-masing yang berkelayakan untuk mohon. Tapi tahun 2017 tu saya sangat-sangat sibuk dengan kerja-kerja management saya, sebab masa tu saya ada program punya audit. Memang saya kena bagi perhatian, so saya dah terlepas. So masa tu dia memang ada fast track, maksudnya siapa yang berkelayakan dia akan tengoklah semua kelayakan yang ada tu, dan dia tak perlu ada exam lah ataupun interview. So saya dah terlepas waktu tu. So bila saya tengok kawan-kawan saya boleh dengan senang dapat, so saya kata saya kena do something kepada diri saya. Sebab saya boleh, sebab saya minat kerja audit doktor. Saya minat nak konsult ni, saya minat. Tapi kalau kita tak ada pengiktirafan daripada badan, so agak sukarlah kita untuk meyakinkan individu tu. So jadi saya ambil pendekatan, saya fahamkan flow-flow yang ni.
Jadi 2018 saya mohonlah, so untuk jadi TS ni dia kena bermula dengan graduate technologies. Dia macam graduate engineer juga. So dia mula dengan graduate technologies, kemudian buat submission, adalah sedikit pembayaran. Nanti dia akan menilai semula kita punya CV. Kalau betul-betul kita memang layak, dia akan bagi kita graduate technologies. So bila dapat graduate technologies, kita akan apply kepada professional technologies. Tapi saya buat kesilapan kali kedua, which is saya ingatkan MBOT akan maklumkan pada saya, menyatakan saya boleh mohon untuk professional technologies. Tapi sebaliknya, dia sebenarnya kita yang kena tanya. Itu yang saya belajar. So bila saya tengok baik semula, saya betul kesilapan saya tak tunggu lama, terus saya minta professional technologies. So bayarlah sedikit duit, dan kemudian kalau kita betul-betul layak, dia akan panggil kita untuk interview. So untuk interview, waktu tu saya kena online interview. Doktor yang interview saya memang profesor, dan kebetulan soalan dia ada juga soalan yang saya tak mampu nak jawab, tapi saya cakap jujur lah. Saya cakap, Prof, saya minta maaf, saya akan semak semula, saya cakap macam tu. Tapi kemudian dia ada soalan-soalan teknikal dia, so saya cuba jawab lah sebab saya pensyarah. Jadi professional technologies ni dia theoretical dan juga practical. So saya kena beritahulah, kena yakinkan mereka, even saya pensyarah tapi saya boleh juga buat kerja teknikal, dan saya juga up to date dengan teknologi. Jadi lepas dah yakinkan mereka, and then after a few months dia akan bagi results, and then dia cakap lah congratulations something. So and then kita buat sedikit payment, then alhamdulillah dapatlah title kat depan tu TS. Kemudian kita untuk mengekalkan title TS tu kita kena aktif lah kepada society tu. Biasalah siapa yang pergi ilmu Dr. RSM tu dia tahulah doktor. Itu sebut sedikit lah tentang TS. Okey Irma, kalau saya yang buat live hari-hari macam ni, boleh apply untuk TS tak? Saya tak ingatlah Dr. Phil yang ada dalam tu. Doktor. Tapi anak murid Dr. Platinum ramai boleh apply TS doktor. Dan kena apply lah. Appreciate diri masing-masing doktor. This standard. Okey Irma, tadi you ada mention berkenaan dengan you ada macam sedikit negatif lah berkenaan dengan PhD ni. Okey, apakah yang you dengar daripada kawan-kawan you tentang PhD ni? Silakan. Okey doktor, saya tak payah dengar doktor. Memang ada depan mata saya pun. Saya ada adik yang sedang buat PhD. Dia pun tengah struggle sekarang ni. So saya sentiasa mendoakanlah Allah bantu dia, Allah pasti bantu dia. Sebab kalau banding saya dengan dia, saya rasa dia punya komitmen dia terhadap keluarga saya jauh lebih tinggi lah banding saya. So bila saya tengok dia yang struggle sebelum ni, itu yang salah satu menyebabkan saya rasa buat PhD ni struggle lah. Sebabnya dia masa buat tu dia tak berkahwin lagi. Kemudian tak habis juga PhD, dah kahwin, dah anak-anak pun tak habis lagi PhD. So saya masa tu tak sambung lagi PhD. So saya tak perlu untuk dia cakap PhD tu susah. Saya dah boleh nampak dah dengan apa yang dia tunjukkan. Yang keduanya adalah persekitaran saya juga. Saya ada seorang mak saudara saya, bidang yang sama dengan saya. Adik saya bidang lain, adik saya bidang statistik. So saya boleh bagi apa-apa lah tentang matematik kat dia, memang dia boleh selesaikan untuk saya, alhamdulillah. Yang kedua adalah makcik saya, adik kepada ibu saya. Dia ni kalau ikutkan dalam keluarga saya antara yang paling pandai lah doktor. Dia computer science daripada USM tahun 80 something. Dia adalah orang kuat kepada kementerian, rasanya Mosti kot sampai dia pencen. Doktor, dia bachelor adalah computer science USM, master daripada UK, master daripada USA, PhD dia buat dekat UK. Tapi dia tak habis doktor, dia balik Malaysia. Kemudian dia sambung kat UM pun tak habis sampai dia pencen doktor. So sama juga, saya tak perlu untuk orang cakap PhD tu susah. Sebab saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, PhD tu sangat mencabar. Dan betul lah kita kena
cari dan bersyukur mungkin masa saya Allah atur tu sangat baik. Masa saya just ngam, saya perlu someone untuk guide saya tak tahu nak tanya siapa. Ada je kawan-kawan saya dah sukses tapi mereka ada story mereka yang tak seperti yang saya minta. So kebetulan memang Allah dah aturkan sangat baik. Dulu saya tak boleh fikir juga kenapa aku sambung PhD lambat. 2020 pula sambung kan. Kenapa masa lepas habis master tahun 2003 tu tak boleh sambung. Bila saya duduk diam-diam saya ingat balik memang Allah memang tahu segala-galanya yang baik dan buruk untuk saya. Jadi alhamdulillah lah. So far alhamdulillah doktor. Syukurlah doktor. Saya boleh muhasabah diri sangat-sangatlah. Kenapa? Macam itulah doktor. Okey, Irma. Mungkinlah Irma boleh cerita kepada semua para penonton pada pagi ini. Okey, bagaimanakah keadaan journey PhD Irma sebelum jumpa Dr. Rocket? Adakah Irma jumpa saya lepas daftar sebagai pelajar PhD ataupun sebelum daftar? Silakan. Okey doktor. Jujur cakap saya ni tahun 2018 baru terdetik betul-betul nak sambung PhD. Walaupun sebelum ni ada 2-3 orang ketua jabatan saya dah memang target saya untuk sambung PhD bawah mereka. Tapi saya memang tolak macam ambil rambut daripada tepung tu kan. Saya memang susun ayat. Sampai satu ketiga tu ada seorang ketua jabatan saya siap cakap dalam meeting, aku ni dah lama dah nak Irma ni, tapi Irma ni tak faham-faham. Dia dah associate prof dah sekarang. Kemudian tahun 2018 nak jadi cerita adalah someone yang saya kenal. Dia lah yang tarik saya pelan-pelan. Dia tengok macam saya ni sangat determination. Jadi tahun 2019 tu saya jumpalah yang sekarang ni adalah team supervisor saya. 2019 saya jumpa. Saya ikut dia nasihat. Itu sebelum saya kenal doktor tu, saya dah belajar ikut nasihat. So saya ikut je nasihat, masa tu adalah bakal supervisor saya ikut je nasihat. Kemudian tahun 2000, sepatutnya saya sambung PhD 2019 September, tapi offer letter lambat dan saya pun tak sempat untuk meletakkan jawatan. Jadi saya pun tak sambung lagi 2019, saya tunda ke 2020. So nak jadikan cerita masa tu, saya dah memang target, duk fikir nak tanya siapa tentang PhD, who is the right person untuk bantu saya, because I have no one yang saya rasa boleh bantu saya sepenuhnya. Sebabnya kita boleh tanya orang, tapi orang tu dia punya mungkin benda yang dia tahu sikit sini, dia tahu sikit. So berapa banyak nak orang yang tahu sikit saya nak kena combinekan jadi satu. So agak sukar lah bagi saya sebab saya dah umur banyak. So betul cakap doktor, kalau boleh shortcut lah kan. So nak jadikan cerita masa bulan 7 macam tu, saya pun tak tahu, saya pun macam kawan-kawan yang lain, adalah iklan masuk. Saya lagi best, saya ni adalah orang yang agak skeptikal kalau pasal multi-level marketing ni. Saya bukan nak cakap doktor multi-level marketing. Orang lain cakap doktor scam lah semua kan. Saya bukan nak cakap doktor multi-level marketing. Tapi saya ni memang agak skeptikal multi-level. So, saya pun masa tu nampak iklan Dr. Rocket kan. Dia cakap something lah tentang PhD ni. So, saya pun kata, okay, 28 Disember bolehlah 28 Disember. Saya pun tengok saya punya jadual apa semua. Okay, saya pun register, masa tu saya bayar RM50 doktor. So itulah detik pertama saya kenal doktor, dan kalau orang lain dah start tengok Morning Doc bulan 11 2019, saya tak tengok lagi doktor sebab saya tak tahu apa-apa. Sebab tadi masa 2019 tu saya memang masih lagi sibuk dengan kerja-kerja management. Even saya memang dah tekad nak stop buat kerja-kerja management. Siap pada bulan bulan 10 tu saya siap buat surat peletakan jawatan. Cara saya buat peletakan jawatan macam cara saya buat peletakan jawatan kerja dah doktor. Saya buat 2 bulan punya surat, saya tulis dekat Deputy Dean kenapa saya nak sambung, kenapa diorang kena bantu saya, apa janji saya terhadap diorang. Doktor bayangkan saya buat satu surat,
Kemudian dia tak ada sampai Deputy Dean tak ada alasan untuk melepaskan saya. Siap saya kata doakan saya pun nak ada PhD, saya nak insya-Allah kalau dibagi peluang saya akan mengambil semula jawatan saya dan saya akan bantu fakulti. Saya cakap macam tu. So siap Deputy Dean kata ada tak staff lain saya nak calonkan untuk gantikan saya. Saya kata saya tak ada staff lain. Saya minta Deputy Dean tu sendiri gantikan saya. Walaupun sebenarnya saya suka jawatan saya waktu tu. Tapi saya kata I have to do something for myself. I'm not only here. I can do better if I have doctor. Saya cakap macam tu kan. So I can go further. So I can help more. Saya fikir macam tu doktor. So itulah macam mana saya fight, dan dengan saya dah letak jawatan tu, saya pun dah aman. So 28 harian 12 tu join lah gempur. Macam tu lah doktor. Okey Irma, bila Irma dah daftar untuk nak ubati SIS 28 Disember 2019, and then pada hari kejadian, boleh tak story apa perasaan Irma bila sampai, apa yang Irma tengok, apa yang Irma belajar, apa impact lepas tu, silakan. Okey, saya sebenarnya pertama, saya sampai pagi. Saya sampai tu ramai dah orang. Dan untuk gempur tu saya memang minta keizinan suami lah. So suami hantar saya duduk Sepang. So suami drive hantar saya, anak-anak pun hantar saya. Siap saya bawa bekal lagi untuk makan. Sebab doktor dah pesan tak ada makanan. And then sampai lewat malam, saya dah cakap dengan husband, tak payah call, tak payah apa. Memang husband saya je dia tak call. Okay. So saya kata just tunggu saya punya message je lah. Kalau saya dah nak balik saya beritahu. Sebab Salak Tinggi ke Tenera tak ada dah jauh mana. Mungkin dalam 20 minit lah. Okay. So memang saya datang bawa diri saya. Masa saya datang tu memang ramai sangat orang. Ramai sangat. And then kebetulan ada dia buka kaunter untuk express. Saya ambil je lah kaunter express tu. Kemudian saya datang seorang doktor. Saya tak kenal siapa-siapa sebab saya tak tahu nak ajak siapa. Sebab saya tak tahu masing-masing punya persepsi terhadap sesuatu program. So saya tak nak pening-pening kepala saya. Saya jenis saya nak bantu diri saya jumpa dulu sebelum saya nak tarik orang kan. So saya bawa diri saya. Lepas dah register tu memang saya tengok ramai sangat. Saya pelik juga kan, ramai sangat orang. Lepas tu saya tengok ramai sangat orang yang sangat baik hati, bantu orang. Masa tu saya tak kenal lagi, rupa-rupanya yang rajin-rajin duk bantu tu adalah Platinum sendiri yang volunteer. Saya tak tahu pun. Bila doktor cakap dalam salah satu event sepanjang hari tu mengatakan Platinum doktor yang volunteer, saya sangat rasa wow kan. Macam mana dia orang boleh baik hati kan. Okay, so saya masuk memang ramai sangat orang. Memang betul doktor dah bagi-bagi ikut warna-warna. Saya masa tu Platinum Gold lah. Okay, bayar RM50 je kan. Okay, so saya duduk tengah-tengah. So masa saya duduk tu sebelah saya kosong lagi seat. Lepas tu baru ada. Dan kebetulan saya rupa-rupanya selama lebih kurang sampai petang, lepas tengah hari, rupa-rupanya saya duduk sebelah Intan Farahana, salah satu Platinum doktor, Platinum X doktor yang sangat awesome, adik Intan Farahana. So Intan Farahana, kan salah sebut pula kan. So saya duduk sebelah dia. Masa tu saya pun tak kenal dia pun tak kenal saya, cakap sikit je. Saya pun tak tahu apa cabaran dia pun tak tahu apa cabaran saya. Cuma kami communicate macam tu lah bila doktor ada buat sesi. So kalau tanya saya, memang saya belajar banyak benda. Saya rasa ramai Platinum lain dah share. So antara yang saya masih ingat saya belajar adalah betulkan mindset saya lah. Sebab macam doktor tanya saya tadi, kenapa saya sambung, ada tak apa-apa negatif yang saya terima sebelum saya, maksudnya saya nak sambung PhD kan. So saya betulkan mindset saya lah. Itu yang saya belajar. Itulah first yang saya belajar. Betulkan mindset. Kena betulkan mindset. Lepas tu adalah teknik-teknik doktor ajar tu dah teknikal lah doktor kan. Teknik-teknik doktor ajar tu untuk bantu buat first draft itu dah teknikal. Macam semua tu dah teknikal. So yang saya boleh rumuskan kat sini besar
besar impact kepada saya sampai sekarang dengan satu perkataan yang penuh, iaitu betulkan mindset. So kalau sampai sekarang saya pun tak boleh betulkan mindset saya pun tak akan dapat pencapaian yang saya ada sekarang. Yang lain-lain ilmu teknikal, doktor yang lain-lain tu datang kemudian untuk support saya punya betulkan mindset tu. Dan lagi satu adalah tim doktor punya macam satu ayat tu, bagaimana. Macam itulah doktor. So dia sangat compliment lah doktor, bagaimana betulkan mindset. Memang ngam lah doktor. Alright. Okay, Irma, mungkin tak Irma boleh mungkin Irma boleh share. Pernah terfikir tak akan ada program master PhD yang bermula awal pagi, berakhir tengah malam? Pernah terfikir tak? Saya pernah tak pernah terfikir pun. Kalau dekat tempat lain pun saya pergi pun mungkin saya petang je. Macam tu je lah kot, sampai petang je. Ini pun belum tentu lagi saya tunggu kot. Kan? Macam tu lah doktor. Tapi Alhamdulillah, even suami pun tanya biar tak balik lagi ke, sebab dia dah tunggu kat luar, banyak kereta tunggu. Jadi suami tak risaulah, maksudnya memang betul lah event tu habis sampai tengah malam kan. Sebab dia tengok ramai lagi husband ataupun wife yang tunggu yang beratur kat luar tu. So dia yakin lah memang betul lah wife dia pergi event kan sampai malam baru balik. Anak-anak pun setia je, tak tidur boleh kereta tunggu saya sampai kan. Pukul 12 sharp saya masuk kereta doktor. Lebih kurang 12 sharp. Irma, mungkin sekarang ni kita nak tunjuk result Irma. Boleh ke Irma? Boleh doktor, boleh. So Irma nanti bila result tu keluar, Irma bacakan apa result Irma lepas balik nak ubat tesis, and then RIC1, RIC2, dan kalau boleh tunjuk sekali draft-draft yang ada. Silakan. Tim bantu saya untuk tunjukkan result Cik Puan TS Irma. Silakan Irma. Jujurlah saya memang 0 pages. Sebabnya saya cuma ada ni je. Mana tak nampak kan. Ini yang saya pegang ni adalah saya punya proposal yang saya submit pada universiti pada 2019, bulan 6 2019. Adalah dalam 9 pages ni yang saya submit. Itu je lah. Dan tapi Alhamdulillah lah, saya berbangga juga dengan diri saya sebab proposal saya ni supervisor guna untuk short term grant universiti. Dan Alhamdulillah supervisor saya awarded untuk short term grant. Okeylah, Alhamdulillah, syukran. Itu untuk memang sebelum nak memang 0 pages, nothing. I have nothing. Apa pun tak tahu pasal nak tulis tesis ni. Saya pun tak tahu, saya pun macam orang lain juga. Tak tahu bila nak start sebab ada setengah-setengah yang saya dengar tu dia kata start dekat universiti dia adalah habiskan dulu testing, simulation, habiskan dulu data analysis, kemudian barulah buat write up. Saya dah pening biar betul sebab saya ada student final year project, saya pun dah cakap kat student sambil-sambil buat project, sambil-sambil set up device embedded barang untuk device tu, and then make it works, sambil-sambil tu siapkan writing. Tapi kenapa pula PhD ni lain macam kan? Kenapa pula nak kena habiskan dulu semua, dah ada result baru nak tulis? So saya dah jadi macam something je kan. So saya kata memang saya perlu someone lah untuk guide saya. Itulah doktor, memang 0 pages doktor. Saya jujur doktor. Tak ada apa nak hide. Memang tak ada result. 0. I have nothing. 0 pages. Cuma mengharapkan proposal yang submit. Itu je lah doktor. Tak ada dah. 0 pages. Bermula dengan 0 pages, kemudian meningkat. Tim bantu saya untuk kenaikan. Silakan Irma, huraikan tu. Kenapa dapat 4? Sebab jujur cakap lah, saya pergi Gempur waktu 2018-2012. Saya masa tu memang kepala memang tintong sikit. Sebab macam saya kata kat doktor, saya kena settlekan habis-habis saya punya pelepasan jawatan tu. So memang ambil masa lah sampai RRC 2 jugalah saya betul-betul settle saya punya
kerja-kerja saya, sebab saya jenis kalau boleh saya letak jawatan tu, saya tak mau dah lepas tu orang tanya saya apa-apa, dekat mana nak cari bahan, macam mana nak buat A, B, C, saya tak nak ada apa-apa kena-mengena dah dengan jawatan saya. Even dalam tempoh tu juga saya ada buat macam sesi penyerahan tugas semua, saya jumpa Deputy Dean, saya deliver. So memang doktor bernampak saya cuma dapat hasilkan 4 pages sebab saya masa tu saya besarkan sangat saya punya kehidupan saya punya untuk mulakan seiringkan saya punya first semester dengan penulisan tesis tu saya letak ke belakang sikit. Dan untuk pengetahuan doktor, saya sambung PhD saya 6 hari bulan 1 2020. So saya nak kena linkkan saya punya pekerjaan saya tu, cabaran pekerjaan tu dengan saya punya komitmen bermula 6 bulan 1 tu. So saya rasa sangat mencabar. Dengan kerja-kerja yang ke office pun dah bertambah sebab saya dah tak pegang jawatan, jadi workload saya akan bertambah dengan dapat subjek-subjek. So bagi saya masa tu saya masih lagi tidak pandai untuk menguruskan kehidupan saya dengan akademik saya. Sebab tu saya hanya mampu 4 pages. 4 pages doktor. Okey, Irma, kemudian tim bantu saya untuk kenaikan. Silakan Irma. Okey. Kemudian RSC 1 tu, selepas RSC 1. Masa RSC 1 tu sebab ramai dah platinum batch 3 waktu tu, mereka dah sangat eager. Mereka siap, dah ada yang dah siap draft pertama dan mereka tak sabar-sabar untuk declare. So boleh tengok masa dalam RSC 1 punya session kan betapa bersemangatnya mereka, dan saya rasa macam mana dia orang boleh buat ni kan. Dan apa yang saya belajar lepas doktor pun ada buat macam result platinum every Saturday, dan bila saya tengok result, kemudian saya tengok Dr. Mazidah Rejak, saya tengok banyak lagi perkongsian doktor. Apa yang saya belajar daripada perkongsian lah adalah determination masing-masing. Masing-masing ada big why dan mereka ada sejarah mereka yang menyebabkan mereka sangat laju, yang menyebabkan mereka nak tahu lebih dan mereka buktikan pada diri mereka. So saya memang between the date nak dapatkan draft pertama masa selepas RSC 1 tu, saya sangat force diri saya lah. Saya kata saya boleh, walaupun saya semester pertama dan waktu tu saya baru satu bulan, saya kata memanglah aku tak tahu apa-apa, memanglah benda yang aku buat ni ada sesuatu yang baru bagi aku, saya cakap macam tu lah. So saya kata nak tak nak tak ada siapa boleh tolong saya. So saya kena ikut juga apa saranan doktor, apa semua tips-tips doktor, tips teknikal doktor bagi dan kawan-kawan platinum share. So saya kata nak tak nak saya kena, diorang boleh takkan saya tak boleh, saya cakap saya macam itulah. So pada lepas RSC 1 tu pada 20 hari bulan 2 dan kebetulan 20 hari bulan 2 tu adalah Viva Dr. Shikin. So saya kata saya kena hadiahkan diri saya ni. So Dr. Shikin Viva 20 hari bulan, aku dia sikit lagi je. So aku kena siapkan juga draft pertama aku ni, aku nak tarikh 20 hari bulan 2 2020. So saya siap draft pertama saya 20 hari bulan 2 2020 dengan 272 pages. Kalau doktor nak tahu, saya rasa bukan 70% yang saya complete. Almost banyak juga saya complete. Cumanya saya kena buat banyak penambahbaikan lah sebab saya baru SEM 2 kan, jauh lagi perjalanan saya. Even sekarang pun jauh lagi perjalanan saya. So alhamdulillah pada 20 hari bulan 2 saya siap, Allah bantu saya siaplah draft yang pertama. Lepas tu itulah doktor. Saya dah agak slow sikit permulaan tu saya agak slow sikit sebab saya banyak benda saya tak tahu dan banyak saya nak kena belajar sebab ilmu dalam NAT kan dia bagaimana. So banyak sangat saya bertanya dekat diri saya. Tu yang saya nak tally jawapan tu dengan tindakan saya tu saya agak macam berkira-kira. Agak risau. Tapi lepas hadir RSC 1 tu kan kita dah betulkan sikit kan, buat. Jadi saya dah kuranglah argument saya bagaimana ataupun something. So saya tallykan bagaimana dengan buat. So itu yang drive saya untuk siapkan lah. Macam itulah doktor.
Okey, Irma, boleh tunjuk tak draft pertama Irma? Oh, sorry doktor, ni draft pertama saya. Cuba tunjukkan halamannya berapa, apa semua kepada para saya penonton. Okey, apa bagilah perasaan Irma bila ada draft yang pertama? Okey, apa perasaan saya kan? Doktor, saya ada proposal je ke doktor, 4 pages ni. Ada proposal je. Kemudian yang bestnya sebab saya boleh tahu dah, saya dah tahu dah apa saya nak. Itu perasaan saya. Saya dah tahu dah method apa saya nak pakai. Saya dah tahu dah macam mana saya nak selesaikan. Saya dah nampak dah cara-cara ni. Walaupun kita tak tahu sama ada betul ataupun tidak cara tu, tapi sedikit sebanyak dia dah buka mata saya yang banyak tak tahu pasal saya punya PhD ni, sebab saya kan baru semester kedua, baru bulan kedua. So saya rasa kalau lah saya tak mula dengan ada paksa diri saya untuk buat draft tattoo ni, tak adalah, maksudnya saya pun tak tahulah macam mana PhD saya, apa benda yang saya buat. Even saya bila orang tanya pun mungkin saya tak mampu untuk bercerita. Macam tu lah. Lagi satu, macam mana saya defend apa saya, macam mana saya nak selesaikan PhD saya tu, method apa saya nak pakai, macam tu doktor. So saya sangat berterima kasih dan sekali lagi perasaan saya bersyukurlah, alhamdulillah, dan saya sangat rasa alhamdulillah, dan alhamdulillah lah doktor, syukur alhamdulillah. Okey, Irma, cuba bacakan kenaikan-kenaikan thesis you sehingga RIC 2. Kemudian tolong story pada semua apa yang berlaku ketika proposal defense you. Okey, tim bantu saya untuk tekankan kenaikan sehingga habis RIC 2. Silakan, dan tolong tunjukkan result you. Okey, so lepas RIC 2 saya dapat draft kedua. Saya ikut je semua formula kawan-kawan. Saya dapat draft kedua kepada 2/3. Kemudian saya dapat draft yang ketiga. Kemudian saya dapat draft yang kelima. Ada yang saya print, ada yang saya tak print sebab ada yang ada kat office sebab saya work from home. And then draft ke-6. Okay, draft ke-7. Kalau ikutkan banyak saya nak baca doktor kan. So kalau ikutkan draft ke-7 23 April. Draft ke-9 draft ke-8 1 Mei. Draft ke-9 16 Mei. Draft ke-10 21 Mei lah. Draft ke-11 25 Mei. Draft ke-12 28 Mei. 13 1 Jun. 14 3 Jun. 15 saya ada tadi 15 7 Jun. Okey. Kemudian 16 18 Jun. 17 4 Julai. Okey doktor, ini adalah yang saya bawa. Saya Platinum Batch 3 dibagi peluang untuk Vivalicious. Tapi ada syarat-syarat dia doktor. So saya dah terlepas RICM online sebab saya tak mencapai draft yang dikenaki. So saya kata takkan saya nak melepas lagi kan. Saya tengok banyak yang mereka belajar RICM online. Saya kata takkan saya nak lepas lagi. Saya kata saya boleh. Kalau mereka boleh, saya pun boleh. So jadi untuk Vivalicious memang saya suruh diri saya buat. Saya kata saya wajib buat. So untuk Vivalicious, untuk doktor tahu, saya bawa Vivalicious saya punya draft ni adalah draft ke-18 dan saya siap draft ke-18 ni pada anniversary saya dengan suami 7/7. So itu juga force saya lah untuk saya siapkan dan saya bawa ke Vivalicious 7/7 draft ke-18. Kemudian saya siapkan draft ke-19 26 hari bulan, draft ke-20 2nd Ogos, draft 22. Okey, untuk RICM saya bawa draft yang ke-22. Alhamdulillah. Draft ke-23 30 September, draft ke-24 10 Oktober, draft ke-25 20 Oktober, draft ke-26 30 Oktober dan pada 6 November 2020 adalah birthday saya. Sekali lagi saya force diri saya, kalau saya boleh siapkan draft, naikkan draft pada anniversary saya dengan suami. Jadi saya kata why not saya cuba untuk naikkan draft pada birthday saya. So alhamdulillah 6 November saya naikkan draft ke draft 27. Dan 28 draft ke-28 pada 18 November. Itulah doktor. Draft ke 28 18 November.
Dan kini adalah draft yang ke-29. Ini draft yang terakhir doktor. Dan draft, sebahagian daripada draft ni lah, macam mana sini. Sebahagian daripada draft ni lah yang saya bawa untuk Okey, Irma. Ya doktor. Pada 29, saya siapkan draft ke-29 pada 29 November 2020, sehari sebelum saya pergi PD 30/11. Doktor, itulah. Allah bantu Okey, doktor. Irma, ramai nak tahu apa yang berlaku. Alright. Okey, Irma. Dalam PD Irma. Sila story secara detail, silakan. Okay. So PD saya adalah pukul 9 pagi 30/11. Saya dah terkejut dah sebab pukul 9 pagi tu maksudnya saya adalah presenter pertama dan juga hari pertama. Jadi saya dah gementar dah. Ada 2 panel sebab saya adalah TS. Supervisor saya adalah associate Prof TS. So memang dia cari examiner yang sama lah. So examiner saya associate Prof TS doktor. Panel pertama, panel kedua adalah doktor. So saya ikut je semua nasihat doktor. Saya ikut je semua tips doktor yang saya dapat waktu Bivalicious, yang saya dapat waktu RIC 1 PDlicious kan. So saya cuba ikut semua tu. Saya cuba ikut sehabis baik. Jadi saya present sehabis baik, saya ingat semua dan masa saya habis je PD tu, moderator cakap, so macam dia tanyalah dekat panel dan masa tu dia buat secara online doktor. So kalau tanya saya dah share dah semua TTB saya kalau doktor perasan kan. Dalam net tu saya ada share. So salah satunya saya pakai tag universiti. Macam sekarang ni saya pakai tag platinum. So saya buat benda yang sama. Saya pakai tag universiti supaya saya lebih yakin. So dia tanya, dia cakap macam ni kat saya feedback dia. Dia kata, Irma, sebelum tu dia tanya, Irma ni cik ke puan, dia cakap macam tu. Mungkin dia tengok saya ni budak-budak sikit kan, suara semua kan. So saya kata, saya puan Prof. Saya panggil dia, saya tak panggil associate Prof, saya panggil Prof terus lah, panjang nak sebut kan. Lepas tu, dia cakap kat saya, Irma, saya tengok literature review kamu, saya tengok kamu punya presentation, sangat bagus. Jadi saya nak tahu, kamu ni dah pernah buat PhD ke sebelum ni? So saya masa tu macam, kenapa dia tanya macam tu kan? Ada benda yang tak betul ke saya buat ni? Saya dah risaulah. Tapi saya ingat doktor kata tenang, relax kan. Saya relax, tenang. So saya cakap, Prof, saya tak pernah ambil PhD. Sedangkan saya punya waktu tu, moderator tu adalah saya punya supervisor yang kedua. So saya tenang je, saya tenang sebab supervisor kedua ni yang sebenarnya tarik saya untuk sambung dekat UPNM. So saya tenang, saya kata, Prof, saya tak pernah sambung lagi PhD, inilah PhD pertama saya. So dia kata, Irma, sebab saya tengok you punya hasil pembentangan sangat bagus, dia kata. Seolah macam you dah, lebih kurang macam tu lah, seolah macam you dah bersedia untuk Viva, dia cakap macam tu. Saya masa tu macam, ya Allah, sesungguhnya hakikatnya kalau tengok pembentangan saya tu, kalau ikutkan jauh lagi doktor. Tapi diorang punya keyakinan terhadap saya dengan saya punya presentation tu, seolah-olah saya dah nak habis PhD dah doktor. So itulah antara feedback daripada mereka yang saya rasa Alhamdulillah berkat saya force diri saya untuk buat seperti apa yang saya minta. Jadi Allah kurniakan dengan keyakinan para examiner terhadap progres yang saya dah buat, terhadap susah payah yang saya dah buat sehingga saya dapat apa yang saya capai sekarang doktor. Apa yang saya capai untuk hari PD itulah.
So macam tu lah doktor. And then dia cakap kat saya, sebab saya bila sesuai prof baru cakap macam tu, saya rasa sebab lah kan. So bila prof tu cakap lagi, dia kata, Irma, kalau dengan you punya semangat macam ni, you konsisten macam ni, you boleh GOT. Saya tak harap saya kalau dia boleh kata GOT tu, sebab tak semua orang dapat. Sepanjang saya tunggu lah, daripada sesi saya sampai habis pukul 12, saya tunggu semua orang punya session, doktor saya tak leave. Cuma sebenarnya saya tak buka kamera lah sebab orang lain punya sesi kan. So saya tak buka kamera. Doktor, saya tunggu sampai habis. Memang rezeki saya lah doktor, sepanjang tu tak ada orang lain dapat komen macam yang saya dapat. Saya seorang je doktor. So bagi saya memang Allah anugerahkan dekat saya. Dan saya kata saya tak boleh berhenti kat sini. Saya kena guna balik semua semangat yang saya ada untuk saya teruskan sampai saya habis. Macam mana Dr. Mazidah habis, macam mana TSRR Dr. Zadi habis, macam mana Dr. Nurul Jasmine habis, macam mana Dr. Syikir Mazki habis. So saya pun kena habiskan apa yang saya mulakan lah doktor. Itulah doktor. Sikit sebanyak feedback lah daripada examiner. Adalah feedback lain tapi tu feedback technical. So technical lebih kurang lah macam PD Licious, macam Viva Licious doktor tu kan. Tu saya alhamdulillah saya boleh jawab lah. Alhamdulillah Allah bantu saya, Allah banyak bantu saya. So itulah doktor. Nangis dah ni doktor. Okey Irma. Ya betul. Saya pun menangis dalam hati sebenarnya ni. Okey Irma, adakah Irma rasa sangat-sangat berbaloi bila Irma ada proses yang betul, ada mentor yang betul dan ada circle yang betul? Silakan. Ya doktor, sebab semua bermula dengan saya yakinkan diri saya lah, saya bawa diri saya. So betul lah kita bila ada orang nak bantu, ada orang yang berpengalaman, ada insan yang dia dah banyak dah yang dia lalui, pengalaman yang dia ada, macam-macam dia lalui dan dia willing to share semua yang dia ada kan. Even dia buat lebih daripada tu. Tak semua orang macam tu. Betul macam saya cakap tadi. Saya boleh je kutip-kutip. Berapa banyak saya nak kutip. Dan saya kutip-kutip tu bila saya letak apa yang saya kutip tu, adakah bila saya kutip tu saya susun-susun, dia tally semua tu. So yang macam saya kata tadi lah. Saya dah banyak umur. Kalau saya tak guna shortcut yang saya jumpa ni, kenapa kan? So betul lah. So saya sangat-sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur. Allah gerakkan hati saya. Allah pilih saya untuk saya tanpa berfikir panjang, untuk saya pergi gempur ataupun NAT tu lah waktu tu gempur. So saya ikut proses. So dalam Dr. Rocket ada proses dia lah. Sampailah yang kemuncak adalah RICM. So kita boleh buat. Kita ada drive kita sendiri, ada push factor kita sendiri. So kita tahu kita selama ni kita pernah berjaya. So kenapa kita tak guna balik apa yang kita berjaya tu untuk drive kita. So betul lah macam doktor kata, saya follow the proses. Saya yakin proses yang saya buat tu betul. Macam mana saya boleh yakin? Saya cubalah dulu. So cuba. Tak cuba tak tahu. Dapat result tak okey, mesti ada benda yang tak betul saya buat. Mesti ada lagi ilmu yang tak cukup yang saya amalkan. So betul kalau belajar lagi. Ikut je proses tu. Setiap orang berjaya, macam mana Mazidah boleh ada sekarang, macam mana yang lain-lain, Dr. Syikin semua, Jasmine, IA boleh, Zaidi. So dia orang ada proses dia orang. So kita boleh belajar daripada mereka yang berjaya. So kita melalui Dr. Rocket lah kan. And then itulah circle-nya. So betul lah, memang just nice tiga-tiga tu lah proses. Okay, ada proses, ada guru kan, ada circle. So memang just nice tiga-tiga perkara tu. So ambil lah, buatlah. Dan insyaAllah Allah bantu, boleh dapat apa yang kita nak. Macam itulah doktor. Okey Irma, mungkinlah Irma adalah platinum batch yang ketiga, betul ke?
Betul doktor, saya yang ketiga. Alright. So Irma melihatlah bila habislah proses yang Irma lalu bersama dengan para Platinum Batch ketiga tu, ada yang nekat untuk teruskan dan ada yang tinggalkan grup. Okey, macam mana you melihat benda tu? Silakan. Saya lihat macam-macam lah. Contohnya kalau mereka masih lagi dengan Platinum ni, saya nampak diorang punya komitmen. Saya boleh nampak bila diorang post, saya boleh nampak bila diorang share something dekat grup Telegram. Saya boleh nampak semua tu. Boleh lihat segala progress. Tapi bila mereka meninggalkan pun kita boleh nampak doktor. Cara mereka bersembang, diorang nak approach kita, diorang nak minta tolong kita, progress diorang, kita boleh nampak doktor. Macam mana perjalanan mereka sebelum mereka meninggalkan proses dan selepas mereka meninggalkan proses. So saya tahu kalau mereka meninggalkan proses, mereka kena buat satu pengubahsuaian balik lah, sebab sebelum 6 bulan yang you dapat, you ada life you sendiri. So and then you dapat life yang baru 6 bulan tu. So daripada life yang baru tu, apa yang you dapat? Apa yang you dapat kepada life you sendiri dan juga apa you dapat kepada academic you. And then you left 6 bulan tu, adakah 6 bulan yang you left tu sama ke dengan 6 bulan you dapat dengan proses Dr. Rocket selama 6 bulan? Dan juga adakah ia sama dengan 6 bulan sebelum tu? So diorang je tahu sendiri dan saya nampak doktor. Dan saya doakan yang baik-baik lah. Mereka mesti ada reason mereka sendiri. So mereka tahulah apa yang patut mereka buat. Kalau mereka boleh join, mereka boleh tahan selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan proses doktor tu, mereka boleh buat balik tindakan yang sama. Terpulang, pemilihan adalah ke atas mereka. Macam doktor kata, hidup ni ada pilihan. Setiap 2 saat kita memilih. So you pilihlah untuk you, bukan orang lain. That is your life. Even dekat akhirat ni pun life you yang bawa whatever kan. So pilihlah benda yang of course lah benefit pada you. Of course lah kena benefit pada orang lain. Of course, benefit for everyone tu adalah yang paling penting lah. So kalau you buat decision yang salah dan ia melibatkan orang lain, memang sangat terasa lah. So saya rasa diorang tahulah, diorang yang decide doktor, diorang yang decide untuk tinggalkan, diorang juga decide untuk join hari tu. So diorang je yang tahu, diorang yang tahu apa next yang diorang patut buat. Itulah doktor. Okey, baik Irma. Katakanlah Irma lepas 6 bulan hari itu Irma tinggalkan grup. Adakah Irma akan dapat result yang sama yang Irma miliki ketika PD baru ni? Boleh komen lah yang tu. PD doktor Okey doktor, kalau saya tinggal 6 bulan tu saya tak akan pergi Vivalicious. Sebab Vivalicious doktor tu doktor buat bulan 7. So kalau saya tak renew saya punya platinum tu, saya tak boleh join doktor. So betul lah tindakan saya tu, saya ambil Vivalicious. Lepas tu kalau saya tak pergi Vivalicious, yang saya cuba defend saya punya study, saya cuba build up confidence saya, dan saya secara saya tak sedar sebenarnya adalah preparation untuk saya apa yang saya dapat hari ni. So kalau saya tak renew platinum, saya tak dapat doktor. Yang kedua adalah kalau saya tak renew platinum juga, saya tak dapat untuk pergi RSCM sebab syarat untuk RSCM adalah Vivalicious. So saya penuhi syarat tu, so saya dapat pergi RSM. So itu lagi result yang kedua lah yang saya dapat lah. Kalau saya sebab tindakan betul saya renew platinum. Dan seterusnya saya belajar, dan latest sekali saya belajar masa saya recharge RIC1. Dah banyak kali kan kita recharge RIC1. So latest saya recharge RIC1 minggu hari tu, Jumaat, Sabtu, Ahad minggu tu. Dan doktor hari Isnin tu adalah PD saya doktor. Tapi saya ambil juga masa saya dan memang ngam-ngam lah. Slot Pedilicious tu memang ngam-ngam kena dengan saya. Even doktor saya tak berapa nak sedar sangat sebenarnya. Saya tak tahu yang ada part Pedilicious tu dekat dalam, saya tahu tapi saya tak ingat. So memang betul lah tindakan saya. Bila saya renew platinum dan saya bagi masa untuk diri saya pergi RIC1 untuk recharge, memang Allah atur tu cantik. Saya tengok balik perkongsian doktor dalam Pedilicious. Saya tengok balik betul tak tindakan aku buat sebelum, semasa, kan doktor ada dalam tu kan teknikalnya ni. Takkan saya nak reveal semua kan. So kita ikutlah semua kat situ. Saya check balik betul tak
apa yang saya buat sekarang ni. So alhamdulillah, so betul lah. Antara tindakan betul yang saya buat adalah saya yakinkan diri saya yakinkan suami saya, yakinkan anak-anak saya. Saya kata saya nak renew platinum. So saya kata life tetap samalah kan. Macam mana dia orang nampak saya 6 bulan lepas, dia orang akan nampak juga saya punya life 6 bulan sekarang. So saya kata saya ikut follow, dan macam saya kata lah, the latest tindakan betul yang saya buat adalah saya recharge RSC1 tu. Kemudian dia Jumaat, Sabtu, Ahad. So saya PD hari Isnin. So memang ngam lah doktor. Memang aturan Allah tu sangat cantik. Saya sangat berterima kasih lah. Alhamdulillah. Itulah doktor. Okey, Irma, mungkin Irma boleh share lah sikit kepada para penonton. Best tak RSCM? Oh, RSCM doktor. RSCM sebab saya tak ikuti online. Saya ikuti offline. So banyak ilmu RSCM online yang saya tak tahu. Tapi saya tak tahu, okay. So saya join RSCM offline, sangat best. Antaranya yang pertama adalah memang hubungan saya dengan suami sangat baik. Sebab decision saya betul. Saya tinggalkan anak-anak. Saya minta bantuan keluarga, saya tinggalkan anak-anak. Time saya memang dengan husband saya saja di RSCM tu. Dan saya sangat seronok sebab kalau Vivalicious, dia adalah berkaitan saya defend saya punya pengajian. So untuk RSCM ni adalah apa yang saya boleh contribute, apa yang saya boleh buat dengan apa yang saya tengah study sekarang ni. Kalau saya tak habiskan study saya ni, apa akan berlaku? Dan dia ajar saya juga throughout the journey saya nak habiskan PhD saya tu, 6 bulan saya dengan PhD, setahun dengan PhD, 3 tahun dan seterusnya. Dia dah membantu saya untuk saya plan journey saya daripada 6 bulan sampailah jenis saya mungkin up to 5 years, up to 10 years terpulang kepada saya macam mana saya ambil ilmu tu dan juga apply kan kepada saya punya perancangan. Dan banyak lagi yang saya dapat lah doktor kan. Antara yang saya dapat lah sebab saya ikut doktor punya, boleh share doktor kan, radar academic growth tu doktor kan. So alhamdulillah lah, selain daripada saya dapat 29 draft, saya pergi P-Delicious dengan 29 draft. Saya pergi maksudnya saya pergi P-Delicious 29 draft pada minggu 11. So selain daripada draft saya ada satu artikel lah, Allah bantu, saya ada satu artikel Scopus Index Conference, InsyaAllah akan masuk ke QT punya book chapter soon. Dan saya ada dah 3 penulisan popular, Alhamdulillah memang Allah bantu. Dan saya dah ada 2 e-book, tengah tunggulah doktor punya suggestion bila boleh gini. Dan saya juga dah ada Facebook lah untuk bahagian influencer. So saya dah ada lebih kurang 300 lah, barulah 300 orang. Tapi saya rasa alhamdulillah lah dengan ilmu daripada RSCM ni, selain daripada saya dapat buktikan saya boleh siapkan draft saya seperti yang supervisor nak, seperti yang saya harapkan, saya juga dapat something untuk kehidupan saya, untuk kejayaan saya, untuk masa depan sajalah. So RICM is best and sangat-sangat think forward lah. Itulah doktor. Okey Irma, pernah terfikir tak Irma akan ada semua benda ni dalam tempoh kurang daripada 8 ke 9 bulan? Boleh komen? Tak pernah terfikir pun dok. Even nak dapat first draft pun tak pernah terfikir. Sebab saya nak menulis pun saya tak tahu nak tulis macam mana. Macam mana pula saya nak terfikir dapat apa yang saya dapat sekarang kan. Lagi dapat apa yang macam saya dapat nak PD saya tu. Dapat balik benda yang saya nak. Saya nak keyakinan saya tu, saya takkan dapat. Yang penting saya nak yakin saya tu. Macam mana saya boleh yakinkan diri saya. Kalau orang lain boleh, saya boleh. So benda tu pun saya tak boleh dapat doktor. Benda nak yakinkan diri pun saya tak boleh dapat. Macam mana saya nak fikir saya boleh dapat apa yang saya dapat sekarang ni doktor. So alhamdulillah doktor, terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih lah semua, terima kasih. Itulah doktor. Okey Irma, mungkinlah at last but not least lah Irma.
apa advice Irma kepada mereka yang menonton pada pagi ini yang mungkin mereka masih skeptical, masih lagi kata saya ni MLM, scammer. Apa komen Irma? Silakan. Adakah Irma telah kena scam dengan saya? Tak ada. Saya tak kena scam sebabnya saya buat apa yang doktor suggestkan. Saya ambil tindakan. Kalau saya tak ambil tindakan, saya tak cuba, saya tak bawa diri saya untuk buat seperti yang disuggest, tak ikut TTB kawan-kawan yang boleh buat, tak cari orang yang senasib dengan saya, tengok apa tindakan-tindakan betul mereka. Tak adalah doktor. So apa yang saya boleh cakapkan dekat mereka, untuk mereka yang macam saya lah, yang baru, yang tak pernah yang tak PD lagi kan. Mungkin kalau you all nak cari orang yang macam sama dengan you all kan. Sama senasib lah, kita kata senasib. Saya lah antara orang tu yang mula join Dr. Rocket 0 pages, yang tak sambung lagi PhD, yang nothing, tak ada apa-apa, tak ada pengalaman, tak ada. Yang sibuk dengan urusan kerja, yang sibuk dengan anak-anak, dengan suami, dengan life sendiri. Even life sendiri pun huru-hara kan. So, itulah saya kata, bawa lah diri. Saya kata you sayang diri you, so you yang memilih untuk sambung PhD. Tak semua orang Allah bagi hidayah untuk sambung PhD. Bersyukurlah. Macam saya tadi, saya bersyukurlah. Saya kena bersyukur. Umur 40 barulah betul-betul saya kena jentik teruk sangat. Memang Allah jentik saya sangat teruk, tu yang menyebabkan saya sambung PhD. So, tak semua orang Allah bagi hidayah untuk sambung PhD. Sambunglah. Carilah orang yang senasib dengan anda. You tak nak orang lain mungkin nasib orang lain kan. You nak yang lebih kurang macam you. You cari orang yang senasib dengan you. Cuba tanya dia. So you dah jumpa. Kebetulan you jumpa Dr. Rocket yang dia ada macam-macam pengalaman. You boleh tengok result dia. Macam sekarang you dah ada platinum batch 5. Dah lama kan. So macam kami mungkin awal lagi kan. Bukan ada skeptical kan. So you all dah tak ada apa nak skeptical dah. You tak percaya, you boleh PM sendirilah semua-semua yang pernah join result ni. So boleh tanya daripada ni, diorang akan share apa yang menyebabkan diorang, macam mana diorang boleh dapat result yang diorang nak. So bagi saya, itulah, kalau you sayangkan diri you sayangkan suami, anak-anak, mak, ayah, semua-semua yang banyak ada sacrifice untuk you grab lah opportunity. Ni sekarang you boleh stay sampai berapa jam dekat sini. So kira tak semua orang dapat stay. So you dah buat dah decision, Allah dah bagi dah, Allah dah jentik dah you tu. Grab the opportunity dan buatlah. Cuba. Apa yang you dapat tu, cuba. Bawa lah diri you. Sayang diri you. Bawa diri you. Dan cuba semua ilmu yang you dapat tu. Kalau dapat sebaliknya, mesti ada benda yang tak betul. Atau pergi tengok balik. Macam tu lah saya kata. So nak lebih kena join program lah kan. Tapi saya rasa... Okay, Irma berbangga tak pakai topi DR, pakai baju DR sekarang? Saya pakai tag lagi. Okay. Saya rasa saya sangat berbangga. Doktor nak tahu kan, ni sweater ni saya tinggal kat office ni. Ni semua kat office ni. Ni semua, ini saya baru beli semalam. Yang warna hitam tu saya tak tahu tercicir kat mana. Saya kata untuk Dr. Rocket punya sesi hari ni saya kena dapatkan juga topi ni. So semalam lepas pergi office, dapatkan semula saya punya sweater ni dengan tag semua mendalah ni. Saya kata saya kena pergi to M-World, dapatkan balik saya punya, saya nak dapatkan juga. So saya beli dua doktor, saya beli dua. Satu hitam, satu merah. Saya beli dua-dua sekali. So saya tak nak pakai hitam. Saya dah pakai hitam dah masa RSM, so saya pakai merah. So memang saya hadiahkan untuk doktor lah. Saya nak appreciate doktor sebab doktor and team, doktor bagi saya semua yang pergi RSM tu, doktor bagi set baju ni. Memang saya nak berterima kasih dan saya sangat berbangga dengan diri saya sebab Allah banyak bantu. Allah dapatkan balik diri saya yang sebelum ni, diri yang saya hilang, dan saya nak berterima kasih lah dan saya tak menyesal dengan keputusan yang saya ambil. Walaupun saya tahu banyak cabaran yang saya hadapi dalam saya nak stay dalam decision saya ambil ni, tapi saya yakin Allah akan bantu saya bila sebab saya tahu apa saya nak buat. Allah akan bantu saya. InsyaAllah Allah bantu saya. Allah bantu semua orang. Allah bantu doktor lah terutamanya. Itulah doktor. Okay, Irma, mungkinlah yang terakhir. Apakah last word untuk Dr. Rocket yang Irma rasa nak cakap pagi daripada hati? Silakan.
Okey, saya nak cakap terima kasih. Saya memang berterima kasih dekat Allah lah. Memang saya berterima kasih dekat Allah sebab Allah dorongkan saya jumpa doktor, dorongkan saya yakin dengan doktor. Doktor alhamdulillah, Dr. Ma dan tim alhamdulillah punya result yang sangat bagus. Yang saya yakin result yang doktor dapat tu, result yang Platinum dapat tu adalah atas tindakan mereka yang betul dan mereka tanpa rasa sangsi buat tindakan yang betul, tindakan yang bagi mereka dapat membantu mereka, suit dengan mereka. So saya memang infinity thank you kepada doktor. Saya rasa tanpa peluang yang saya grab ni, saya takkan ada di sini. Dan saya doakanlah doktor terus kuat. Saya tahu saham doktor dekat sana nanti infinity doktor, banyak dah orang yang doktor bantu. Sekarang atas mereka lah pula kan, macam mana nak guna pakai apa yang mereka dapat, peluang yang mereka dapat dengan pengomandan Dr. Ma dan semualah. So saya memang doa yang terbaik untuk doktor. Saya tak terbalas. Mungkin saya cuma boleh bantu doktor bagi result yang bagus. Untuk doktor kuatkan semangat. Maksudnya Platinum cuma dapat bantu untuk hasilkan result yang sangat bagus supaya doktor terus bersemangat untuk bantulah doktor. Doktor kena kuat supaya kami pun kuat doktor. Perjalanan kami jauh. Kami kena habiskan apa yang kami mulakan. Kami yang mulakan, kami kena habiskan. Tak ada siapa yang boleh tolong kami. So terima kasih doktor. Infinity thank you. Doktor dan tim. Okey Irma, bila tarikh yang Irma rasa nak viva ni? Yang terakhir. Okey. Saya doktor, saya nak cabar diri saya ni kalau Allah bagilah. Saya sekarang buat part time doktor. Kalau ikutkan saya kena convert kepada full time. Itu syarat universiti. Kalau part time paling cepat 2 tahun saya boleh viva. Kalau full time, kalau full time paling cepat 2 tahun. Kalau part time paling cepat 3 tahun. So sekarang saya adalah part time mode. So saya fikir saya tahu kemampuan saya. So kalau Allah dengan izin Allah, InsyaAllah saya akan convert kepada full time dengan izin Allah. Dengan izin Allah, InsyaAllah saya akan convert kepada full time. InsyaAllah lah paling cepat saya akan hantar 3 month notice adalah 7 hari bulan 1 2022. Genap saya 2 tahun PhD dan insyaAllah saya plan untuk saya viva pada 7 bulan 7. Lebih kurang lah 7 bulan 7 2022. Saya doa, insyaAllah lah Allah bantu saya. Saya yakin Allah akan bantu saya kalau saya pun bantu orang. Saya ingat kenapa saya buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya cubalah doktor. Walaupun saya tahu jauh lagi perjalanan saya. InsyaAllah doktor. InsyaAllah saya akan ulang balik apa yang benda betul yang saya buat. Saya akan ulang balik lah doktor. Doktor doakan untuk saya doktor. Jauh lagi perjalanan saya doktor. Saya pun tak tahu apa lagi cabaran dia. Okey, so Irma, terima kasih banyak Irma atas masa hari ini. Kita doakan Irma berjaya insya-Allah dan capai semua hajat Irma insya-Allah. Dan sampaikan salam hormat kepada family Irma, suami dan anak-anak. Okey, so take care. Bye-bye. Assalamualaikum Irma. Take care. Terima kasih doktor. Terima kasih. Okey, so pagi ni berapa ramai yang belajar sesuatu? Anda boleh komen. Berbaloi tak anda tunggu sehingga habis? Okey. So jika sekiranya anda belajar sesuatu pada pagi ini, anda boleh komen kami belajar sesuatu. Dan saya mohon kepada anda yang committed pada pagi ini, apa kata anda tekankan butang share, anda buatkan watch party sebagai tanda anda menyokong apa yang sedang kita bantu sekarang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, anda mungkin tak mampu untuk stay macam saya pagi ni di hadapan skrin dalam keadaan panas, duduk pula atas lantai, tidak bersandar dan kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan 2 jam duduk macam ni sakit pinggang dahsyat tuan-tuan dan puan-puan, sakit pinggang dahsyat. Tetapi kita bertahan sebab apa? Sebab kita sentiasa nak bagi dan bantu anda secara sangat masif insya-Allah. Okey, so bantu kami untuk tekan butang share dan kepada anda yang rasa nak dibantu, dan anda rasa anda perlu dibantu, tuan-tuan dan puan-puan, jika anda nampak apa yang lalu di bawah kaca skrin sekarang,
kita mohon kepada anda untuk anda bantu diri anda mendaftar dalam seminar Nak Ubah Thesis dah tak lama dah. Bila? 25 dan 26 Disember 2020. Okey, so jumpa anda di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Take care everyone. Anda belajar Dr. Rakil Urus. Bye-bye. Damai yang dirasa